dan selamat petang. Kembali ke Jom Sembang episod ketiga. Saya Syami Gama atau Syami Safruddin. Terbalik kali ni. Saya Jad ataupun Uzair Fadli. Jadi terima kasih kepada yang masih setia mendengar. Dan ada beberapa isu yang menarik terjadi minggu lepas. Ada beberapa benda yang best yang untuk kita ulas lah. Dan kita masih di tempat yang sama macam minggu lepas. Jadi Jad rasa macam mana okey kita tak berpindah tempat lah, okay. Tadi hujan sikit bangi, so risau juga. Ingatkan tak boleh buat kat sini kan. Tapi sebab kita nak kekalkan image natural kan, so kita buat kat sini. Kita buat kat Padang lah, Pancak. Cuaca pun elok. Dia gerimis-gerimis sikit lah, tapi okey lah kan. Okay, so macam biasa, cuma dah masuk episod ketiga ni kita lebih structure sikit. So kita akan terangkan dulu, kita ada 3 segmen. So satu segmen tu akan ada beberapa isu yang kita bincang lah. Jadi untuk segmen pertama ni kita ada dalam 4 isu yang kita nak bincang. So isu yang nak bincang tu nanti kita tengok lah isu apa. Dan kepada yang akan tengok episod ni di YouTube, just bear in mind dia ada 3 segmen. So korang boleh take a break apa semua kan, boleh pilih isu-isu mana. Dan bagi yang akan tengok highlight di TikTok, kita akan cut ikut suka kita lah, nak cut yang mana kan. So okay, kita cut lah. Kita edit dan kita post. Ada juga video-video yang masuk FYP minggu lepas kan. Cuma this time episod kali ni kita tak nak tertumpu kepada politik semata-mata lah. Betul. Kita nak sentuh isu-isu yang dapat perhatian daripada rakyat Malaysia lah. Ada beberapa isu, mungkin isu yang melibatkan sosial, isu yang melibatkan artis, apa semualah, sukan kan. Sebab aku dengan Syami ni dah hampir 3 tahun. Muka dia je mesti sembang pasal politik. Boring tau. Bosan. Asyik jumpa dia ke, apa perkembangan politik? Aduh, muak tau. Macam tu lah. So this time kita akan jadi be more santai lah Ya, betul. So kita untuk episod ni juga kita ada penonton yang pertama, tapi dia takkan masuk dalam kamera lah. Ya, ni penonton yang pertama. Mungkin nanti akan ada ramai lagi. Nanti mungkin ada ramai yang kita boleh pacak kat sini, boleh dengar. Okey, tapi tak apa. So kita nak terus pergi ke segmen yang pertama. Alright, segmen yang pertama kita nak bercakap tentang dia sebab content library ni Jet yang buat. So yang pertama tu dia mesti letak bola. Dia nak juga update bola. Yelah, kita kan ikut keluar sekejap, tak apalah, saya benarkan ya. Because last week kita dah bincangkan our prediction tentang final UCL. Okey lah. Both of us are wrong about the prediction. Kita salah kan. Cakap 2-1 ke penalti? Aku cakap penalti. Saya cakap 2-1. Salah rupanya. Rupanya Inter Milan kena tiaw final tu. Jadi saya rasa ada unsur-unsur tak pasti kat situ lah. Unsur-unsur nampaknya disengaja kalah ke. Mungkin. Tak, yang pasti dalam game tu Inter Milan bukan, dia bawa masuk Lukaku tu sangat teruk lah. Tak kena lah waktu tu dia masukkan lah. Lukaku tahan bola macam Lukaku pula defend Man City malam tu. Sejujurnya saya cakap lah, saya tengok sekejap je. Lepas tu saya rasa macam ini tak ada go ni. Saya pun terkata okay, tak apa lah. And then bangun-bangun tengok Jack dah post lah status dia kata. Saya tak ingat post apa yang status tu. Aku kutuk Lukaku lah pasti. Dia kecewa lah, kekecewaan dia. Sebab MCT menang kan. Tapi apa-apa pun aku orang tutur kata lah, hantar 2 tim, salah satu mesti menang. Macam Manchester datang 2 tim, merah biru yang menang. Okey lah. Claim. Dia claim juga. Aduh, tak apalah, kita bagilah kalau dia nak claim Man City pun. Tapi kata tak suka Man City kan. Terpaksa dia carry the name of Manchester. So habislah treble MU sini. Treble dia hanya tinggal sejarah. Kita dah tak ada modal lah ni sebenarnya. Dengar pun siapa tadi saya tengok berita tadi, apa, Mason Mount kan. Mason Mount MU kan. Mason Mount Chelsea. Chelsea Tapi dia orang nak beli.
Dia nak beli kan. MU nak beli Tengah kan. bid lah sekarang. Nak bid kan. Jadi saya dengar dia punya bidaan tu makin tinggi, makin dinaikkan. Dia tahu MU kaya. Tak tahulah, owner baru pun dengar itu macam Arab tu yang take over MU. Tapi sampai sekarang tak dapat lagi Dia punya news pasal owner baru kan. So masih ternanti lagi sebagai seorang penyokong setia MU yang selama 12 tahun. Saya masih setia menanti siapakah owner baru dan menantikan muka-muka baru untuk player MU lah. So kalau Tok Arab yang jadi owner ni, mungkin dia akan berjaya kelab tu. Cerah sikit masa depan lah. Cerah sikit lah. Itu yang pasti kan, macam Newcastle pun kan. Tok Arab owner baru kan, masuk Champions League. Gila. Tak dinafikan. Kata itulah. Man City di mana? Yalah, Man City. Tok Arab pegang. Sekarang treble lagi. So itu formula dia lah. Owner club tu kena daripada negara Arab. Baru menang. Kena kaya. Kena kaya. Teori tu sama lah dekat Malaysia kan. Dia kena kaya. Kan? Nak ajar. Kan? Sama tak dia punya teori tu. Dia Tok Arab, keturunan raja. Sini dia ambil yang keturunan raja tu. Betul. Menang lah. Betul. So itulah. Cukup lah. Tapi apa pun aku ucapkan tahniah kepada Man City sebab berjaya menang. Walaupun berdarah juga hati ni tengok. Tapi apa pun, congrats Man City. Walaupun sebenarnya penyokong Man City tak berapa ramai pun kat Malaysia ni. Tu je lah. Tak ramai. Pandai letak. Alright. So isu kedua kita nak bawa ni Jad, berkenaan dengan isu artis lah. Artis dan juga seorang ustaz. Kita sebut je lah, nama dia Ustaz Wadi Anwar. Dan isunya adalah bila dia dijemput untuk membaca doa pada majlis pernikahan dan persandingan lah kan. Persandingan artis terkenal Jananik dan juga siapa nama lelaki tu, Dini Shazman. Yang itulah bunyinya tu. Jadi dia mendapat kritikan yang sangat besar, yang sangat-sangat dahsyat daripada netizen yang mengatakan, kenapa ustaz datang kan? Ustaz tahu dia tu macam barat punya style apa semua kan. Komen Jack macam mana? Aku lepas isu ni berlaku, aku tanya budak-budak syariah kan, budak-budak FPI UKM. Tanya apa hukum pergi majlis kenduri macam tu. Dia kata bila kita dapat jemputan secara rasmi daripada tuan rumah tu sendiri ataupun tuan badan tu sendiri, kita wajib hadir tau kenduri tu. Wajib, bukannya sunnah, wajib. So bagi aku benda ni tak perlu pun ada isu kan. Kenapa nak diamkan? I mean nak dibantah sangat. Macam mana aku pun. Yelah, maksudnya macam nak kata benda ni berdosa lah kan. Seorang ustaz hadir tu kan. Hanya kerana dia ustaz tak boleh nak hadir. Kita pun bukan tahu yang Jananik tu pakai pakaian macam tu. Kita pun tak tahu yang dia buat resepsi perkahwinan dia macam tu. Ala-ala barat macam tu kan, style-style dia tu. Takkanlah Wadi Anwar nak pergi depan-depan majlis tu dia nak tak boleh pakai gini, tak boleh pakai gini. Itu dah aibkan tuan rumah. Betul. Tak boleh lah. So netizen kena relax sikit, kena tenang sikit. Saya rasa ada satu elemen penting kat situ. Dia bukan sebab hukum haram atau halal ke seorang ustaz, tapi dia melibatkan siapa ustaz. Ustaz Wadi Anwar ni dikenali di sebagai apa. Dan disebabkan itu dia diserang di netizen, di peringkat warganet lah, netizen. Saya tak pasti nak kata macam mana, tapi ada yang mengaitkan Ustaz Wadi Anwar ni dengan orang politik. Maksudnya dia ada fahaman politik dia. Jadi waktu itulah dia menjadi modal Ustaz Wadi Anwar tu untuk ditembak. Inilah kata ustaz yang mengagungkan agama lah ni mewakili parti ni, tapi hadir juga dekat majlis yang ni apa semua. Jadi sebab tu dia terpaksa buat benda yang kita kata statement tu lah. So isu tu dipolitikkan lah. Isu tu dipolitikkan. Di akhirnya lah saya nampak benda tu. Itu yang aku tak suka dengan sebahagian daripada orang yang pengamal politik ataupun orang yang ikuti rapatan politik. Semua benda nak dipolitikkan. To be fair, itu adalah hak dia lah, dia nak pergi majlis kenduri tu, dan sepatutnya benda itu tak perlu jadi satu isu. Kan? So
kena relax lah. Aku tak ada apa lah. Benda ni pun nak jadi sampai dapat liputan media. Benda lah, banyak lagi isu yang kita nak dibawa. Malaysia Kini cover. Ya. Yang cover bab politik tu, maksudnya Malaysia Kini tu satu portal berita yang politik, tapi dia cover bab ni. Maksudnya yalah, hebat lah maksudnya isu ni. Ya. Besar saya kata tak boleh belah lah kan. Sebab saya tanya mak saya juga kan, pendapat tadi sebelum keluar kata apa kata dia. Lepas tu dia kata macam takkanlah Ustaz Wadi Anwar tu nak keluar secara tiba-tiba, dia dah dijemput kan. Dia kenalah hadir macam tu kan. Dan dia memang tak tahu pun benda tu. Ya. Dia bukan dia ahli keluarga ke apa. Betul. Wadi Anwar tak terlibat pun dalam pembikinan resepsi tu. Betul. Dalam atur cara resepsi tu. So dia just hadir, baca doa, tengok. Dan kalau dia makan sekalipun tak ada masalah. Betul. Dia hanya memenuhi undangan. Dan benda itu dari sisi hukum memang wajib dia kena hadir. Sebab dia dapat undangan perkahwinan tu. Kita based on benda yang tu lah Jadi saya rasa untuk kita summarize sikit berkenaan benda ni, sebenarnya ini jatuh salahnya kepada netizen kita. Netizen kita ni dia terlalu cepat untuk menghukum. Dia melihat satu isu tu dan dia kata macam apa ni, ini semua tak betul ke apa. Jadi sebenarnya netizen kita ni, dia dah sampai satu tahap dia macam jadi hakim. Dia boleh menjatuhkan hukum benar atau salah, hukum tu kafir atau tak kafir. Dan ini dia kata, kalau istilah yang kita belajar, the post-truth society, kebenaran yang boleh dibentuk. Maksudnya influence yang dibuat oleh netizen tu boleh menyebabkan masyarakat yang mungkin tak ambil tahu bab ni kan, dia kata macam betul lah apa yang ni, sebab dia lah ramai dah kata apa yang Ustaz Wadi Anwar tu buat salah kan. Padahal dia tak kaji pun, dia tak tanya pun orang yang lebih berilmu, dia tak tanya pun Ustaz Wadi Anwar tu sendiri apa yang terjadi, dia tak tanya sendiri orang keliling lah. So saya rasa post-truth society ni bahaya dan menyebabkan netizen kita menjadi itulah. Ini yang ultimate sentuh dalam lirik dia. 7 kali hadir usrah, sudah pandai tepis fatwa. Amboi. Ingat? Ada. Itulah masyarakat kita yang macam ni. Dia dengar ceramah kat YouTube apa semua, dah pandai nak gini gitu gini, nak condemn orang itu ini, pandai lah. Dan kita tak nafikan, memang agamawan itu perlu dia menjaga institusi keagamaan. Dia perlu nampak baik, perlu tonjolkan sikap yang baik tu kepada masyarakat. Tapi janganlah kita meletakkan seorang ustaz itu dia perlu baik sehingga dia jadi maksum. Tak boleh langsung buat salah, kerana dia pun manusia biasa. Kan? Apatah lagi dalam kes Wadi Anwar yang it is out of his control, di luar kawalan dia. Macam mana dia nak control benda ni? I'm not backing up Wadi Anwar. Aku tak favor dia pun, to be honest. Tak tahu lah. Aku tak favor dia pun, tapi kita kena, we have to be fair lah. Kan, dalam apa-apa isu sekalipun. Mungkin itu. Saya setuju dengan benda tu, dan saya rasa benda ni tak perlu dipanjangkan lah. Netizen kita dah besar, dah mata, dah tahu. Know yourself and know your boundaries lah. Itulah. Exactly. Okay, isu yang seterusnya kita nak bincang berkenaan dengan indeks hak transgender. Malaysia di kedudukan kedua yang terburuk. Saya mulakan dulu benda ni. Yes. Saya mulakan dulu. Silakan. Saya melihat isu hak transgender ni kepada satu perspektif lah. Satu perspektif bahawa kita ni sebuah negara yang, walaupun kita kata pelbagai kaum, pelbagai agama, tetapi dari segi sensitiviti rakyat Malaysia, dia sebenarnya faham bahawa isu transgender ni adalah isu yang akan mengguris hati sesetengah orang. Dan saya rasa benda ni dia tak memberi impak pun bila kita kata Malaysia ni berada di kedudukan yang kedua terburuk.
Maksudnya yang paling kuat pun akan menghentam adalah international community. Yang akan menghentam mungkin juga kelompok yang kecil-kecil, yang ni lah, pejuang-pejuang ni kan. Dia kata dia adalah di Malaysia kan. Dia pejuang dia kata kita kedudukan yang kedua terburuk. Dan ini saya rasa nak ucapkan apa kata-kata tahniah jugalah dekat. Boleh ucap tahniah? Boleh. Kedudukan terburuk ucap tahniah. tak betul lah. Bagi saya seorang yang konservatif. Ya. Konservatif daripada aspek benda-benda macam ni lah. Ya. Dia jadi sebab ada satu peristiwa hari tu, isu yang KDN rampas jam Swatch tu kan. Jadi bila isu tu dah memberi satu spektrum yang sangat negatif kepada kita daripada international community. Dan selepas je isu tu, beberapa minggu lepas tu keluar indeks ni. Dan indeks ni terus kita dapat nombor 2. Nombor 1 tu negara Guyana. Ya, Guyana. Nombor 2 tu kita, Malaysia. So okey lah. Saya kata okey, memang okey lah kan. Bawah kita ada Arab Saudi, lepas tu ada Kuwait, ada UAE. Kita lagi lebih Islam daripada negara-negara Arab tu. Jadi bagus lah. Dan mendapat pujian daripada PAS, Ketua Pemuda PAS Fadli Syari. Kata ucapkan tahniah kepada KDN apa semua. Dia macam, saya rasa ini bukan kejayaan, ini adalah Malaysia. Inilah yang sepatutnya. Ini keteguhan kita lah. Keteguhan dalam isu-isu. Jadi kita tak boleh nak sentuh lah bab-bab macam ni kan. Ya, even kerajaan sekarang pun kan. Ya. Betul. Jad rasa? Aku lepas artikel yang keluar, terutamanya daripada portal-portal berita yang keluarkan artikel ni menggunakan tweet di Twitter. Twitter. Jadi kita nak tahulah macam mana reaksi rakyat Malaysia kan. So kita bacalah tweet reply tu. Kita tengok semuanya menyokong penuh dengan kedudukan kedua terburuk tersebut. Walaupun dalam Twitter Walaupun dalam Twitter. Yes, walaupun kita tahu Twitter ni sebagai bangsa yang woke dan liberal. Tapi rakyat Malaysia masih bangga dengan keputusan kedua terburuk indeks hak transgender ni. Betul lah, aku bersetuju dengan Syami yang Malaysia sangat berpegang teguh dengan pendirian mereka yang menolak dengan mengenai transgender. Itu bukan norma kita. Ya, itu bukan norma kita. Aku rasa bukan sekadar Melayu ataupun Islam semata-mata. I think even Chinese or Indian pun menolak benda ni. Betul. Dan bagi aku melihat isu transgender ni adalah satu benda yang barah dalam masyarakat. Dia merosakkan pemikiran masyarakat kita. Kerana aku tak pernah, bagi pandangan aku tak pernah percaya yang dia nak jadi seorang lelaki, dia nak jadi dia seorang perempuan nak jadi seorang lelaki, ataupun seorang lelaki nak jadi seorang perempuan, ataupun seorang lelaki nak jadi gay. Bagi aku bukan ia terjadi oleh kerana semula jadi. Benda tu dibuat, dibina sendiri, dibangun sendiri. Sebab kalau kita tengok contoh budak-budak kecil. Okey. Kan? Kita bagi contoh. Kalau kata semula jadi maknanya kena bermula dari baby. Betul. Jadi dari kecil kita tengok, sepatutnya budak tu dia dah rasa seronok ataupun rasa minat dekat rangsang terhadap sesama jantina. Tapi tidak, berapa banyak kita tengok budak-budak, walaupun budak-budak, dia tahu nak kasih kepada orang yang lain jantina. Jadi macam mana nak kata transgender ni satu benda yang semula jadi? Tak logik lah bagi aku. So sebab aku cakap benda ni sakit otak. I think I can consider dia macam one of the mental disorder lah. Ini sama dengan kenyataan daripada ahli pembangkang itu, ahli parlimen pembangkang. Siapa tu? Tak ingat lah, tapi ada kan. Ya, dia kategorikan transgender tu LGBT sebagai satu orang yang ada penyakit mental. Ya. Ada kesihatan mental lah sana. Betul. Mungkin I don't have the statistic, tapi sebahagian daripada orang yang jadi benda-benda macam itu mungkin ada trauma dalam kehidupan. Okey, saya setuju dengan ada trauma. Mungkin ada trauma, mungkin ada environment dia macam mana, kita tak tahu kan. Jadi sebab tu aku cakap benda ni dia rosak. Dan dia melawan hukum fitrah kita. Macam mana kita nak terima benda ni?
Kalau kita tolak tepi dari perspektif agama sekalipun, benda ni melawan hukum fitrah. Tak boleh. Tak boleh. Dua aku kata dalam dunia ni ada banyak dua benda. Sama ada baik, buruk, syurga, neraka, laki perempuan. Mana boleh laki-laki? Tak logik lah. So apa pun aku ucapkan tahniah kepada Malaysia yang walaupun kedua tu buruk, tapi kita berjaya untuk berdiri teguh untuk menolak pendirian untuk menerima transgender lah. Saya untuk summarize yang Jack kata tadi, bila Jack kata ini adalah dipupuk kan. Ya. Boleh tak saya kata macam ni? Saya buat satu pandangan. Orang yang membawa elemen-elemen hak kebebasan, liberalism apa something ni, LGBT, ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pelajar-pelajar kita yang pergi ke luar negara, pergi berkelana dekat Amerika, Europe kan, and then mingle dengan orang-orang kat sana, dan mereka merasakan benda tu normal, dan akhirnya pulang ke tanah air kita dan membawa budaya tu, dan dia jadi something yang macam kenapa benda ni tak boleh buat kat sini, dan akhirnya mereka menjadi advocates kepada benda tu. Jadi Jack rasa macam benda tu ada tak macam dia menjadi faktor terpenting. Bukan kita nak menyalahkan mereka, tetapi satu benda yang kita dapat tengok adalah kalau bila mereka pergi ke sana, dia kenalah ada satu keimanan lah kan, untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi akhirnya aku tak nak aku tak nafikan benda ni, sebab memang sebahagiannya ataupun separuh daripada anak-anak kita, anak-anak Melayu atau anak Melayu Islam terutamanya, yang pergi ke luar negara, ke negara yang Eropah, dan dia balik, dia akan terpengaruh dengan budaya sana. Betul. Kenapa benda ni? Aku dulu waktu masa lepas SPM banyak lepak dengan geng-geng orang tua masjid ni. Kan, banyak lepak dengan orang tua masjid. Dia orang banyak bagi nasihat dekat aku yang kita kena, paling aku ingatlah seorang orang tua tu, kita kena ada satu kamus dalam diri kita. Kamus kamus tu, kalau kita tengok kamus biasa dia ada perkataan dia kan. Macam mana kita yang isi perkataan ataupun ajaran-ajaran kamus tu? Melalui didikan ibu bapa kita, didikan di sekolah, di masjid dan sebagainya, pantang larang apa semua. Itu sepatutnya dijadikan kamus, dan kamus itu bila kita pergi ke mana-mana kita buka. Betul tak? Kita tengok balik. Ni tak kena dengan kita. Kita jangan terima. Contoh kita baca satu artikel bahasa Inggeris. Kita bawa kamus bahasa Inggeris. Tunjuk perkataan ni tak ada dalam kamus tu. Jadi maknanya kita rujuk balik kamus tu. Tengok balik apa maknanya. Okey, kita boleh terima ke tak artikel ni. Gitulah. Maksudnya kita kena ada kamus kita sendiri untuk sama ada kita nak menerima satu budaya itu ataupun amalan itu untuk dibawa ataupun diberi nilai tambah kepada negara kita lah. So hakikatnya diri kita sendiri lah. Ya. So itulah, bukan untuk menyalahkan orang yang pergi belajar ke luar negara. Jadi tetapi that is the trend that is the trend. Saya rasa itulah pandangan kami. Apa-apa pandangan pun anda boleh kata dekat ruangan komen ke nantilah dan sebagainya. Okey, nak menutup segmen kita yang pertama ni kan, Jet, berkenaan dengan baru-baru ni, minggu lepas lah kan, kita buka TikTok kan, biasalah. Tapi kali ni saya tak dapat daripada TikTok. Kali ni saya dapat daripada member kata, kau tak tengok ke semalam apa jadi dekat Universiti Malaysia Terengganu? Kita terpaksa sebut lah. Boleh sebut lah. Kita sebut lah kan, orang dah tahu. Ada apa? Dia kata, malam habis kena viral semua, sampai Kementerian Pengajian Tinggi keluarkan statement, berkeliling batalkan semua konsert yang berbentuk kebudayaan ke apa ke semua ni, sebab dia dah melanggar. Saya ingat ini dah kiamat katanya. dah macam apa dah jadi kan. Maksudnya ada orang buat konsert, lepas tu minum arak ke apa kan. Rupanya buat konsert. Konsert malam galau kan, nyanyi lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu yang kita dengar, galau-galau semua dekat ini dalam universiti.
Tetapi di Terengganu. Ya. Jadi dia menjadi isu lah kan. Jadi Jet, kali ni Jet mula kan. Gimana? Jet selaku pengerusi mahasiswa keadilan. Apa yang Jet melihat? Jet tengok ni macam mana? Benda ni okey ke tak okey? Saya tak boleh, saya ada satu pandangan yang baik. Kita sentuh dari sikit saja sebab aku bukan orang undang-undang, tapi kita sentuh sikit dari perspektif undang-undang. Untuk kita nak laksanakan konsert ataupun program hiburan dalam universiti, sebenarnya dia juga tertaluk kepada undang-undang negeri itu sendiri. Maksudnya kalau dia nak buat satu program hiburan, dia kena dapat 2 endorsement. Pertama daripada PBT, kedua daripada negeri tersebut. So kalau lah aku dah check dalam undang-undang ataupun garis panduan program hiburan ya. Kalau di Terengganu memang dia ada state pertukan undang yang dia tak benarkan, adalah ketat sikit lah. Ada yang diasingkan lelaki perempuan, pakaian, apa semualah, memang ada. Jadi apabila isu ni berlaku di UMT, bagi aku kalau kita nak cari salah, it's not fair untuk kita salahkan kerajaan terus. Dan it's not fair if kita pilih untuk salahkan KPT. Tapi mungkin ini adalah kekhilafan yang dibuat oleh penganjur, kerana dia tak melihat secara menyeluruh, secara undang-undang lah, undang-undang dari sudut undang-undang. Dari segi undang-undang dari PBT, undang-undang daripada negeri, dan juga undang-undang dalam universiti itu sendiri. Dan macam mana boleh dapat kelulusan, itu perlu dapat penjelasan daripada pentadbiran universiti itu sendirilah, kan. Dan aku dimaklumkan bahawa yang kejadian yang berlaku di UMT tersebut, mereka tersilap buka kepada orang luar tiket tu. Orang luar masuk? Ya, orang luar. Dan yang kita nampak dalam video tersebut, yang terkinja-kinja menari, mosh semua tu, itu adalah orang luar, bukan student dalam universiti itu sendiri. Jadi maknanya bagi aku ini adalah kesilapan daripada penganjur dan juga orang yang memberi kelulusan untuk program itulah. Kenapa tidak menjaga proses tu, jangan dia tak ketat lah. Kenapa tak ketat kan? Kenapa tak kepada mahasiswa UMT sendiri? Sebab kalau nak tengok kajian kes, UKM pernah buat. Baru je buat. UKM buat elok, aman je. Kan? Tak ada masalah apa semua. Sebab dia orang betul strict, dia orang buat. Tapi tak adalah sampai asing lelaki perempuan pakai tudung labuh semua wajib kena pakai tudung labuh. Itu bukan konsert. Konsert kan. So kita santai lah. Budak-budak ni stres belajar, bagi je lah peluang. Apa masalahnya? Betul tak? So itu bagi aku kesilapan daripada penganjur. Tetapi okey. Kalau nak tengok dari sudut macam mana enforcement yang dibuat oleh KPT melalui JPT sendiri, dalam surat tersebut tak dinyatakan secara jelas macam mana nak kita tapis program konsert yang nak dibuat ni, especially di negeri-negeri yang khas macam yes. Sebab KPT kata kita nak buat konsert ni boleh, tapi kena ada satu penilaian risiko katanya. Tapi tak dinyatakan penilaian risiko tu macam mana, which is garis panduan yang jelas. Vague lah dia tu. Dia sangat vague gitulah. So dan benda ni semestinya dia akan bawa kepada interpretasi yang luas. Kan? Jadi banyak pihak yang mungkin susah, terutamanya untuk orang yang penganjur yang dalam masa terdekat ni nak buat konsert. Susahlah kalau KPT keluarkan satu arahan yang sama-sama macam tu. Dia perlu jelas, kena ada garis panduan dia, dan kita kena dan janganlah kita menolak ataupun tahan budak-budak ni secara total. Tak boleh buat konsert, tak boleh buat ni. Anak muda, darah muda, bagi peluang lah.
Okay. Dulu yang tua-tua dulu, sekarang ni pun muda-muda pun mungkin Sama, ya. sama. Pandangan Syami? Okay, pandangan saya macam ni Saya orang yang meminati konsert dan gig. Ya. Saya selalu pergi gig. Saya bukanlah minat, saya minat lagu. Lepas tu ada orang ajar pergi konsert, saya pergilah konsert dan pergi gig. Bila saya dapat tahu tu, saya mula-mula saya rasa marah lah kan. Kenapa pula nak dihalang? Rupanya bila kita kaji balik isu tu, dia buat di Terengganu. Dan Terengganu ni dia ada sejarah, which is dulu kalau saya ada tengok satu video lah kan, dia kata kalau Jom Heboh pun buat konsert kat sana, dia tak buat konsert lagu, dia buat nasyid. Maksudnya malam penutup. Jom Heboh kan selalu ada malam penutup. Dia panggil tak silap Sufian Suhaimi, dia panggil artis-artis juga, tetapi artis-artis tu bernasyid dan menyanyikan lagu-lagu yang versi yang tu lah. So kita faham itu konteks undang-undang je. Okay, so isu ni macam Jack kata darah muda apa, memang konsert tu kena ada lah, tapi penganjur tetap salah. Penganjur tak tengok benda tu. Ya. Cumanya dia kena tengok balik lah macam mana nak konteks hiburan tu di Terengganu. So kalau tak boleh buat di Terengganu, kenalah buat, mungkin kena buat di Pahang ke kan. Contohlah. Tetapi saya nak komen satu lagi berkenaan dengan ada satu entiti mahasiswa yang cuba untuk push berkenaan dengan garis panduan ni. Garis panduan pelaksanaan konsert, bukan konsert lah, program hiburan di universiti. Maksudnya mereka push, contohnya ada universiti yang dah keluarkan, kami akan meneliti semula garis panduan pelaksanaan program hiburan di universiti kami ni. Mereka ucapkan tahniah. Bagi saya, kita tak boleh letakkan apa yang berlaku di Terengganu sama dengan apa yang berlaku di utara. Mungkin akan dibuat konsert di UKM, mungkin juga di Johor. Dia berbeza. Kita negeri yang kita tak ada garis panduan yang, bukan garis panduan, kita tak ada undang-undang yang sama macam Terengganu. Ya. Dan kita suasana pun lain. Dan kita secara kebudayaannya kita boleh menerima benda tu. Terbuka dan kita faham norma-norma batas budaya dia. Di sana benda tu dibuat disebabkan komuniti di sana mungkin tidak boleh menerima program-program hiburan macam tu. Dan untuk menyamaratakan semua, maksudnya Terengganu tu kena sama dengan kita kena sama dengan Terengganu, saya rasa tu salah. Betul. Jadi tak patut di-push lah benda tu. Dan kalau kau tengok garis panduan yang dibuat oleh entiti tersebut, dan kau compare dengan garis panduan yang oleh Terengganu, sama kan? Saya cakap itu. Tapi okey, kita entiti tersebut nak menterengganukan UKM. ini satu permasalahan lah. Bukan kita kata benda tu masalah, tetapi dia kena tahu membezakan sesuatu yang boleh dibuat di sini ataupun benda tu macam akan mengganggu something. Even setiap negeri kita ni mempunyai budayanya masing-masing. Betul. Ambil konteks makan goreng pisang. Tak cicah sambal kicap. Di selatan cicah sambal kicap. Bertemu dua, Pulau Pinang dan Johor, beli goreng pisang. Yang ni marah, kenapa cicah sambal kicap? Yang ni marah, kenapa kau tak cicah kicap? Dia tak paksa kan. Bayangkan, dari sudut makan sekecil-kecil benda, goreng pisang itu pun ada pertembungan budaya. Apatah lagi yang lebih besar. Saya suka analogi tu. Kita tak boleh memaksa orang tu, tak boleh memaksa budaya di sebuah negeri tu. Betul. Sebab contoh di Selangor sendiri kan, mungkin kita dah dibesarkan dengan program-program hiburan dan kebudayaan yang bukanlah nak kata ekstrim macam tu ke apa, tapi benda tu lahir di sini dan kita tahu macam mana untuk mengawal dia. Betul. Maksudnya tak perlulah ada undang-undang yang mengikat benda tu. Betul. Kita tak boleh jumut lah. Tak boleh bersifat jumut. Lebih terbuka, faham, resmi tuan rumah. Betul. Macam mana kan? Ya. Itu bukanlah, itulah saya kata kita nak tutup dalam benda tu, bukan nak menghentam tetapi sekadar untuk memberi pandangan. So itulah. Itu saja isu konsert.
Bila segmen pertama, kita jumpa di segmen yang kedua. Right. Okey, kembali kita ke Jom Sembang. Saya Uzair Fazli, Jet. Saya Syami Gama. Syami. So kita akan teruskan perbincangan kita dalam beberapa topik dalam segmen yang kedua ni. Jadi saya nak bagikan satu topik yang baru dikeluarkan oleh Menteri KPT sendiri. Macam pelik juga dengan Jet cakap saya tadi. Oh, aku. I forgot. Sorry. Dia tak lari lagi daripada apa? Itu jadi panel ke apa? Okay, so aku nak bangkitkan satu isu yang dikeluarkan kenyataan oleh Menteri KPT sendiri. Menteri yang kawal sela kita, berkenaan dengan penggunaan aplikasi ChatGPT. Jadi kalau tengok dalam artikel yang ditulis oleh Bulletin TV3, KPT tidak tolak penggunaan aplikasi ChatGPT dalam pendidikan tinggi. Dan apa yang disentuh oleh Menteri KPT sendiri, beliau menyatakan bahawa sistem pendidikan negara ini tidak dapat mengelak daripada menggunakan aplikasi terbabit dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tapi dia ada tambah lagi satu kenyataan. Dia kata kalau kita tolak benda itu, ia akan tetap ada. Betul. Garis panduan dah pun dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Tinggi JPT sendiri, dan kita tidak tolak, tapi kita kena tahu dia punya had dan sebagainya. Jadi Menteri KPT kata tak ada masalah, no issue kalau kita nak gunakan ChatGPT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, but we must know the limits. Pandangan Syami? Saya setuju dengan kenyataan, dan sebenarnya saya bukan pengguna ChatGPT, tetapi saya ada guna dalam task-task yang tertentu lah, macam subjek-subjek elektif yang bukan wajib, untuk mendapatkan pandangan seorang AI. Pandangan AI macam pelik pula. Tetapi AI ni tetap ada kelemahan dia. Apabila Menteri KPT tadi dia kata ada had dia kan, saya rasa ChatGPT tu sendiri ada had dia. Dan kita faham, contohlah kan, kalau kita nak buat tesis, dia hanya boleh memberikan konsep, dan konsep dia tu mungkin takkan sedetail yang kita nak. Adalah mungkin kalau topik-topik tu yang detail kan, cuma dia akan bagi sumber yang mungkin kita kata ni sahih ke tak sahih ni sumber dia ni kan, mana nak ambil ke tak ambil ni kan. Betul. Nah, itulah kata ketidaksempurnaan sistem tu sendiri. Betul. ChatGPT tu. Jadi dia sebagai alat bantu mengajar boleh, alat bantu mengajar, tetapi bukan sebagai alat untuk kita siapkan task, alat untuk kita finish our degree ke apa. Itu tak betul lah. Bagi saya itu memang salah. Tetapi saya nak juga masukkan komentar berkenaan dengan satu perbincangan yang saya tengok di podcast Indonesia. Mereka kata tentang penggunaan AI. AI ni akan dicipta satu, dia kata AI tu boleh menilai kebijaksanaan AI yang lain. Okey. Maksudnya apabila telah sampai tahap AI boleh menilai kebijaksanaan satu AI, dan dia boleh menilai kebijaksanaan kita, dan bila dalam aspek macam tu lah kan, dunia tak memerlukan lagi manusia. Okey. Dunia tak memerlukan lagi manusia. Jadi waktu tu dunia akan semakin menakutkan lah. Sebab AI control everything. Betul tak? So berkenaan dengan tapi itu perbincangan podcast lah. Tapi di akhirnya kita boleh cakap sebenarnya ChatGPT ni, dia limit tu lah. Dia ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang tak boleh buat.
Jeb pernah dengar tak ada 4 pekerjaan yang tak boleh digantikan? Apa tu? Salah satunya adalah, ada 2 je lah yang saya ingat. 2 lagi tu saya tak berapa ingat. Satu adalah nurse. Okay. Satu lagi adalah cikgu. Ya, betul, exactly. Oh ya. Pernah. Ya. Ingat tak kenyataan? Ya. So nurse dan juga cikgu tak boleh digantikan dengan AI. Jadi AI ni dia memang satu benda yang ada limitation. Tetapi dia boleh, dalam istilah kitanya, dia boleh boleh dibuka benda tu dan dia tak ada limitation lah. Tapi sekarang dibuat limitation sebab mungkin ada konspirasi tertentu. AI ada emotion? Ada yang ada. Okay. Tapi yang ChatGPT tu tak ada lah emotion kan. Dia macam cakap macam tu kan. It has no emotion. So berkenaan dengan penggunaan dalam pembelajaran kan, dia alat bantu mengajar pun dia lah. Aku nak kembangkan idea Syami tadi. Kalau nak cakap dari sudut perspektif pelajar, sebenarnya aku sendiri pun tak bersetuju untuk penggunaan aplikasi ChatGPT ini sebagai satu instrumen utama kita dalam kita nak belajar ataupun faham dalam satu isu. Kita tak boleh mengabaikan antara instrumen utama kita adalah, pertama mungkin syarahan daripada kuliah-kuliah. Yang kedua adalah buku-buku. Penulisan-penulisan para sarjana. Itu yang seharusnya menjadi instrumen pertama. Kerana bagi aku penggunaan aplikasi ChatGPT ini, dari segi kelemahannya, dia akan mengganggu kreativiti pelajar tersebut. Okay. Pelajar tak akan kreatif untuk menghasilkan karya baru yang mungkin tak dihasilkan oleh orang lain. Dia bergantung kepada ChatGPT untuk beri dia konsep, untuk beri dia bahan, untuk beri dia apa yang nak ditulis. Jadi bagi aku ChatGPT boleh dijadikan sebagai instrumen tambahan untuk kita memahami suatu konsep yang kompleks. Itu sepatutnya. Contohnya beberapa teori. Kita sebutlah satu teori functionalism. Kan? Mungkin ada setengah karya yang terlalu tinggi, yang susah kita nak faham. Dan ChatGPT boleh dijadikan untuk dia faham idea asas tentang suatu teori ataupun suatu konsep. Jadi bagi aku sebenarnya betul lah apa yang Menteri KPT cakap. Kalau kita halang pun, kita sekat pun, benda tu tetap akan ada dan pelajar still akan pakai. Tapi begitu juga aku setuju dengan kenyataan Menteri KPT, which is we must know our limit lah untuk penggunaan tersebut. Jadi kita perlu pupukkan dalam kalangan pelajar kita untuk penggunaan aplikasi ChatGPT ini guna untuk apa? Bukan ada garis panduan lah. Ya. Kalau ada garis panduan penghiburan, kena ada garis panduan untuk GPT. Ya. So kena ada didikan lah sebenarnya dalam universiti itu sendiri ataupun KPT, inisiatif KPT untuk kita ajar dia orang penggunaan. Okey, boleh pakai tapi untuk angle-angle ini je. Bukan untuk instrumen utama lah. Itu yang aku nak sentuh sikit, kembang idea Syami tadi. Ya. Saya rasa untuk menjadi seorang yang jahat sedikit. Saya kata kita berada di, macam saya kata, post-truth society. Zaman pasca kebenaran. After kebenaran tu ada kebenaran yang boleh dibentuk. Lepas tu maklumat yang terlalu kompleks, Jack kata tadi, maklumat terlalu pelbagai. Jadi sebenarnya saya rasa ChatGPT ni dia hadir untuk simplify our world. To make it simple. Sekarang tengok TikTok pun video paling lama 1 minit. Kita takkan boleh tengok video 1 jam. Kita punya fokus attention, kita punya attention punya time tu pun dah makin berkurang. Dan kita lebih suka simplify benda. Maksudnya life is getting faster. Life is getting simpler.
Jadi ChatGPT ni sebenarnya dia macam nak simply macam nak memudahkan segala-galanya lah. Dia sebenarnya tak salah pun saya rasa. So saya rasa itulah. Kalau Jack kata Jack tak setuju, saya rasa saya setuju untuk penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu mengajar. Zaman dulu kalau kita tak tahu buat kerja, tak tahu mat. Tak. Adalah berani cakap cikgu, macam mana nak selesaikan DYDX ni apa ke. Tapi sekarang DYDX dah boleh diselesaikan oleh ChatGPT. AdMath boleh diselesaikan oleh ChatGPT. Betul. Mungkin sebelum ni kita ada kesukaran untuk menyelesaikan benda-benda tu, tapi ChatGPT dah memudahkan. Bagi aku itu kau lebih menerang atau mengembangkan lagi idea aku sebenarnya. You are not disagree with me actually. Sebab macam aku cakap tadi, kita yalah mungkin setengah pensyarah kalau dalam konteks IPT setengah pensyarah tu dia terang dalam keadaan yang pelajar tak faham. Tapi dia tahu benda tu. Cuma nak faham konsep, nak faham asas itu, mungkin inilah datangnya ChatGPT. Bagi aku itulah, untuk dia simplify, as you said. Dia bukan untuk nak kata alat tu akan memusnahkan kebijaksanaan kita. Saya tak rasa dia memusnahkan kebijaksanaan kita. Betul. Dia membantulah. So to wrap up, bagi aku bersetuju dengan kenyataan ChatGPT sendiri. Tapi tambahannya adalah untuk kita nak ajar pelajar-pelajar kita untuk di mana limit untuk kita gunakan ChatGPT dan angle mana yang kita boleh pakai. Bukan semua benda lah. Dan macam aku cakap, bukan instrumen utama untuk jadikan proses atau mekanisme untuk kita mendapatkan sesuatu ilmu tu lah. So kita go to next issue. Next issue is kita pergi ke isu pengangkutan. Paling hot ni. Isu pengangkutan iaitu pembayaran tol guna kad debit dan kad kredit di 12 lebuh raya melalui September. Melalui September. Ini katanya oleh kita punya menteri bahawa yang ini adalah satu langkah awal untuk kita menuju ke MLFF, Multi Lane Fast Flow, yang satu hari nanti menjelang tahun 2024 kata kerajaan negara kita akan ada satu sistem tol yang kita tak perlu berhenti lagi dah. Tanpa palang, tanpa perlu touch card. Just jalan. You don't have to slow down your car. Go straight, don't belok-belok . You just boleh macam tu. Pandangan Syami? Bagi saya dia adalah satu langkah yang baik dan juga positif. Kita ada orang So bagi saya dia adalah langkah yang sangat positif dan baik lah. Sebab tapi baru di 12 lebuh raya, dan sebenarnya saya mengharapkan lebih lagi banyak. Tapi tak apa, ini as kita kata pilot test pilot lah kan. Maksudnya boleh jadi ke tak kan. Sebab sebelum ni kita ada RFID yang buat kata ahli-ahli parlimen kita kan, reverse, forward, insya-Allah detect. Bukan itu dia tu, reverse forward insya-Allah detect. Jadi nama je RFID kan, kita letak stiker dan tapi tetap kita perlu melalui palang. Saya pergi di Singapura, saya pergi di Indonesia, mereka just ada beberapa lah di Indonesia, bukan semua juga. Di Singapura lah mostly memang tanpa palang. Dia just detect by number Indonesia plate. Di Indonesia ada beberapa raya, tapi di Singapura dah full. So dia sebenarnya sistem dia RFID itu sepatutnya yang kita punya ni level 1. Dia speed dia 20 ke 30 km. Maksudnya sama je pakai smart tag. Tapi sepatutnya RFID ni kita boleh pergi paling tinggi 80 km per hour. 80 km per hour, ya betul tak? 80 km dia akan buka terus. Tapi sebabkan kita punya sistem detection dekat tol tu, kita kena berhenti lagi. Kena berhenti macam slow baru dia detect. Patutnya boleh laju. Tapi ada orang kata lah, sepatutnya benda tu tak terjadi pun.
Sebab bila kita dah implement RFID, kita boleh terus pergi level yang tu. I see. Jadi tak tahu kenapa lah kan. Pandangan saya, pelaksanaan pembayaran tol gunakan kad debit ke apa ni, sebenarnya dia akan ada satu masalah sikit. Jet kena bayangkan kalau Jet masuk parking, Jet bayar parking kan dia macam ambil masa authorizing tu kan. Yeah, pakai I kad see. kita debit kan. Lepas tu macam ni. Tu belum lagi yang fail. Authenticating fail. Lepas tu belakang dah jam. Betul. So akan problematik lah. Yeah. Jadi saya nak tengok dia akan implement ni berapa lane yang dia akan buat. I see. Adakah akan jadi macam RFID, satu lane je ke? Jadi kalau dia ada di semua lane, it's good. So adakah inisiatif yang dibuat oleh Menteri apa ni? Menteri Kejaraya ni. Menteri Kejaraya ni adakah ia menyelesaikan masalah untuk kita nak kurangkan kesesakan trafik di Plaza Tol? Bagi saya, ya dan tak lah. Okay. Dia akan mengurangkan bagi orang yang macam contoh ada masalah kad tersenggol ke apa kan. Lepas tu nak kena baki kad. Yeah. Jadi mesin yang dia boleh guna tu mungkin dia boleh guna dua-dua. Dia boleh guna tersenggol. Yeah, I see. Dan dia boleh guna kad debit. So dia boleh pump jalan tu. So itu je lah yang kita mengharapkan. Macam ni? Bagi aku, we are too late. Too late. Better late than never lah. Sebab sistem multi-lane fast flow MLFF ni sebenarnya dah sentuh, digebar-gembor kan sejak 2009. 2009. Kita 2023 baru nak laksana. Itu pun 2024 baru nak dibuat. Full. So how many years? Lebih 10 tahun. Ya, lebih 10 tahun kan. So kita dah agak terkebelakang. Dan aku difahamkan beberapa buah negara dah laksanakan sistem MLFF ni dah banyak. Jadi kita dah terlambat. Sebab kita negara Malaysia ni bukan padat dengan populasi manusia, tapi padat dengan populasi kereta. Jumlah kereta lagi ramai daripada jumlah Malaysia. So it's a good initiative actually. Walaupun dari satu perspektif dia menyelesaikan masalah, which is inisiatif awal ni lah sebelum nak menjelang ke MLFF tu, dia menyelesaikan masalah dari segi kita tak perlu nak top up. Tapi kalau nak kata dari segi masalah kesesakan trafik, I don't think so. Aku tak rasa tetap sama je. Tetap sama je yang akan lagi jam mungkin. Yes, exactly. Tapi betul lah, tak diperincikan lagi macam mana tata cara penggunaan dia. Sama ada dia jadikan satu lane ataupun kesemua lane boleh pakai. Kalau semua lane, aku rasa mungkin boleh kurangkan sedikit kesesakan tersebut. Sikit sajalah. Sebab kita masih perlu berhenti, tunggu touch card dan kena tunggu lagi. Kalau tak boleh kad lain, tak boleh lagi pakai tersenggol juga at last. So okey lah, akan jadi problem juga. Dia tak menyelesaikan banyak masalah, tapi bagi aku still a good initiative from the government itself lah. Untuk summarize topik ni, saya rasa problem dia adalah sekarang ni dengan penggunaan tersenggol dan juga penggunaan kad debit ni juga, dia akan encourage kita nampaknya sekali lagi untuk menggunakan kereta daripada public transport. Because our core problem is not kita ada masalah dengan kereta. Kita ada masalah dengan kesesakan jalan raya. Kita ada masalah bahawa kita tak gunakan banyak public transport. So kerajaan sekarang ni dia bagi satu benda bukan untuk encourage kita menggunakan benda yang lain. Sekarang ni dia bagi kita untuk encourage gunakan benda yang dah bermasalah. Dia just kata benda ni akan memudahkan. The problem now is ada dua. Satu berkenaan tersenggol je. Tersenggol ni dia dah ada monopoli kita punya ni daripada dulu lagi. So ada pemuda tanya waktu, ada orang muda tanya time temu Anwar kan, bila Anwar nak hapuskan tersenggol, maksudnya hapuskan monopoli tersenggol. So akhirnya dia dah buat dengan Buraya dan yang kedua adalah kita sebenarnya kena buat public transport tu sebagai satu benda yang our daily life transport. Saya masih lagi tak nampak
Betul. satu polisi macam mana kita nak kena gunakan public transport. Betul. Kalau di Amerika, kita di London ke apa, mungkin sekarang ni kita ada skuter elektrik kan. Skuter elektrik tu adalah the last mile. So itu problem kat negara kita lah. Zaman Mahathir dulu, buat jalan banyak supaya kereta boleh ada. Lepas tu kita tak ada public transport. Lepas tu sekarang nak buat public transport, akhirnya stesen tu tak dekat dengan rumah. Last mile problem. So di Amerika pun semua diorang adalah buat skuter elektrik. So sekarang bila nampak ada, saya tengok ada satu video orang tu bawa skuter elektrik dalam train, bawa basikal dalam train. Then dia orang jadi malu. Macam kenapa dia bawa ni kan. Dia macam tak normal lah. So saya rasa our government sekarang ni dia jangan jadi populis sangat. Saya rasa benda ni populis. They have to be brave enough untuk buat something yang new. Aku bersetuju. Sebab kalau kita tengok negara-negara maju yang bagi aku kita kena selidik. Bagi aku kita kena selidik ke arah macam mana kita buat town planning tersebut. Yes, exactly. Kalau tengok town planning di negara maju, baru masuk. Negara maju macam Korea, dia buat dulu sistem station public transport. Selepas dia buat tu, baru dia buat jalan. Rumah, buat jalan keliling dia. Barulah orang guna. Sebab dia dah dekat dengan stesen public transport tersebut. Kita nak pergi public transport, tak boleh pergi dengan bas. Akses kepada bas susah. Kita end up kena juga pakai private car, pergi sana parking. Duit lagi. Sama je. Sama je. So bagi aku kita kena tengok kepada core problem, which is our town planning lah. Our town planning is so bad. So kita kena ubah benda ni lah. Macam mana nak buat. Dan kalau dah dibuat tu, maknanya kita kena fikir satu solusi macam mana nak galakkan orang daripada rumah yang jauh dengan stesen, tapi kita boleh bawa dia ke stesen tersebut. So you wrap up. Saya setuju lah dengan town planning. So saya rasa sebenarnya pembayaran tol ni is something yang untuk menghapuskan tersenggur, that's all. Tetapi our core problem is still about not using public transport. Kita tak guna public transport pun. So dasar Mahathir dulu, dasar otomotif menggagalkan, merosakkan negara kita. Membebankan. Istilah diplomatik. Saya tam. So alright. So itu je untuk kita punya segmen. Belum satu lagi. Ada satu lagi. Satu isu yang bagi aku penting dan kena jadi satu kewajipan kita untuk sentuh. Okay. Which is isu yang melibatkan pendidikan. Menteri KPM YB Fadlina Siddiq sentuh baru-baru ni di sidang media. Beliau menyentuh bahawa faktor kemiskinan antara punca keciciran murid. Beliau menyatakan bahawa mereka KPM dengan kerjasama NGO masih lagi mengumpul data secara terperinci tentang faktor kemiskinan yang boleh menyumbang ke arah keciciran murid ni lah. Jadi kita tak nafikan benda tu. Bagi aku memang ada sebahagian faktor yang menyebabkan keciciran murid, yang mana memang ada kes pelajar yang dia nak belajar, dia nak sambung belajar ataupun dia nak pergi sekolah, tapi tak mahu. Sebab apa? Tak cukup duit. Tak mampu nak bayar yuran, tak mampu nak beli baju sekolah, tak mampu nak beli kasut sekolah dan sebagainya lah. Buku lagi, beg semua. Jadi persediaan sekolah tu dia tak mampu. Kalau kita tengok dari dulu lagi, mak ayah kita bila kita nak mulakan musim persekolahan tersebut, kita mesti akan pergi beli barang. Beribu mat. Yes, pembelanjaan tersebut ada yang makan ratusan, ada yang makan ribuan duit. Kalau dah berapa banyak adik-beradik tu? Yes, kalau ada 3 beradik, 4 beradik, adik-beradik, habis memang habis. Sama je, kalau kat utara pun harga pun macam tu juga. Sama je. Memang mahal. Jadi aku tak nafikan benda ni. Dan benda ni sebenarnya amat merisaukan. Sebab kalaulah faktor kemiskinan ini penyebab
berlakunya keciciran murid, maknanya ada something wrong dengan sistem ekonomi kita. Ada something wrong dengan kita punya sistem pendidikan kita lah. Apakah silapnya sampaikan budak tak boleh nak belajar pergi sekolah sebabkan tak mampu. Bukan tak boleh, bukan tak pandai apa semua, tapi tak mampu. Maknanya benda ni satu benda yang masalah. Maka bagi aku, pandangan aku, KPM perlu ada satu solusi yang mana kurangkan ketat. Ya. Teruskan. Kurangkan kita kata apa? Peraturan sekolah tu lah. Kena ini, kena itu. Maknanya kita kena ada satu pengkelasan yang lebih khusus untuk pelajar yang mungkin tak mampu. Tak apa, dia dibenarkan untuk pakai scan sampailah dia mampu untuk beli. Contohnya uniform sekolah lah, kan? Ataupun yuran sekolah. Dan sampai sekarang aku masih tak nampak di manakah hala tuju Malaysia untuk menjadikan sistem pendidikan kita percuma. Kita masih belum nampak. Dan I don't know di manakah kita punya trajectory untuk menuju ke arah itu. Adakah masih ada? Secara jujurnya masih belum. Isu keciciran murid ni lah. So bagi aku masih, kalaulah faktor kemiskinan ini menjadi salah satu faktor kepada keciciran murid, maknanya cita-cita kita untuk menjadikan sistem pendidikan percuma lagi jauh lah, lagi samar lagi aspirasi tersebut. Pandangan Syami? Okay, saya nak cuba jadi devil advocacy lagi. Jadi jahat lagi dalam watak isu pendidikan. Kenyataan Menteri Pendidikan kita cuba mengalihkan tiang gol. Okay, menarik. He's on fire today. Saya rasa beliau cuba untuk melihat bahawa faktor kemiskinan itu sebagai faktor utama, walaupun dia kata salah satu. Bagi saya, faktor kemiskinan tu, dia macam Jet kata tadi, pendidikan should be percuma. Itu adalah tanggungjawab kerajaan untuk memastikan pelajar tidak miskin untuk belajar. Betul. Maksudnya kalau dia pergi sekolah, dia tak boleh beli buku, kerajaan kena kata the government will pay for you because the education is free for everybody, especially, terutama sekali, pendidikan kepada orang yang tak berkemampuan. Sebab itulah satu-satunya benda untuk dia meningkatkan mobiliti sosial dia. Dia nak keluarkan keluarga dia daripada kancah kemiskinan tu. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan, oh, sebab dia miskin, sebab dia keluarga mak dengan ayah dia tak pergi kerja, ke gaji sikit ke, dan dia tak boleh pergi sekolah dan dia terpaksa bekerja. Tugas hakiki seorang anak adalah untuk pergi belajar. Betul. Because pendidikan adalah, nak tak nak, is currently our gateway untuk meningkatkan mobiliti sosial. Macam Jack kata, pendidikan percuma. Saya setuju tentang pendidikan percuma, tetapi saya lebih setuju pendidikan percuma kepada orang yang tak berkemampuan. We have to be specific. Yes. Dan ini yang Anwar sebut. Dia kata dia akan melaksanakan pendidikan percuma, terutama kepada orang yang tidak berkemampuan. Pendidikan percuma ni daripada, kita dah pendidikan percuma dah, Jet. Pergi sekolah rendah, sekolah menengah, tak payah bayar yuran. Kita hanya beli buku je. Betul tak? Sampai universiti, IPTA pun kita ada UPU tu pun dah mensubsidi, kerajaan bayar separuh, kita bayar separuh je. So kita basically dah ke arah pendidikan percuma tu. Tetapi kalau kerajaan kata dia tidak ada duit untuk membuat sistem pendidikan percuma kepada orang yang tak berkemampuan, that is something wrong with the government. You have to, kerajaan tu kena teliti betul-betul. Maksudnya masalah pendidikan percuma bukan kita kena, ini masalah kalau kita tengok isu lain lah kan, isu minyak kan, minyak petrol, subsidi kan. Orang kaya pun dapat subsidi. Jadi kerajaan dia komplain, oh, kami tak boleh nak bagi duit lah, tak boleh nak buat subsidi ni lama sebab kita dah
lama buat dan kita rugi. Ialah sebab dia bagi dekat orang kaya. Dan akhirnya terpaksa menanggung beban. Sama dengan pendidikan percuma. Tak boleh buat dan jadi isu politik sebab kita bagi pendidikan percuma kepada semua orang. Khususnya kalau di negara-negara third world country macam kita, pendidikan percuma tu kepada orang yang tidak berkemampuan dulu. Pastikan semua orang yang kata sekarang yang B40 ni, walaupun sekarang tak ada pengkelasan kan, diberikan pendidikan percuma sehingga dia dah habis ke peringkat universiti. So that's my take. Kerajaan cuba mengalihkan tiang gol. Okay. Aku nak bawa perbincangan kita ni untuk melihat lebih luas sikit. Okay. Kita bawa satu kajian kes seperti mana yang dinyatakan oleh OECD. Okay. Negara yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia adalah Finland. Jadi kita cuba teliti macam mana sistem pendidikan Finland boleh terbaik. Dan seperti yang kita nyatakan tadi, Finland adalah antara negara yang memiliki sistem pendidikan yang percuma dari prasekolah sampailah universiti. Jadi macam mana kerajaan boleh lahirkan satu sistem pendidikan yang percuma itu, yang diberi bantuan dari prasekolah sampai universiti. Kita tengok cost of living mereka tinggi. Kerajaan tetapkan teks yang tinggi kepada rakyat. Dari cost of living mereka memang mahal. Sampaikan rata-rata rakyat Finland memang memiliki kereta yang biasa saja. Tapi kerajaan pulangkan semula beban daripada teks yang tinggi tersebut kepada benda-benda yang boleh beri manfaat kepada rakyat lah. Antaranya adalah sistem pendidikan. Jadi setuju ataupun tidak Syami, cara untuk kita nak melahirkan sistem pendidikan yang percuma, we have to tax more to rakyat. Tax more is tax yang tinggi adalah satu langkah politik ekonomi yang mungkin tak berapa sesuai di negara kita. Okay. Sebab negara kita tidak ada pendapatan yang tinggi. Pendapatan means rakyat dia bukan pendapatan tinggi, bukan semua. Ya. Di sana mereka cope dengan benda pendapatan tinggi. Jadi saya rasa bila ada alasan daripada ahli-ahli politik kita tak boleh bagi free education tu sebab ada kos bebanan yang tinggi. Jadi itulah masalahnya, sebab beban dia yang tinggi disebabkan mereka terpaksa ambil tu secara pukal. Mulakan dahulu dengan golongan yang kita kata yang miskin tadi ni, yang YB Menteri Pendidikan kita kata yang miskin ni, yang tak ada duit nak pergi sekolah ni, bagi mereka free education. And then bila mereka dah ada free education, baru kita dapat menyamaratakan kesenjangan tu antara orang yang tak ada duit, orang miskin dengan orang golongan M40 dengan T20. Baru kita gap tu tak besar. Dan kat situ baru kita boleh implement tax. Dan bila dah kita ambil tax, barulah kita boleh bagi free education kepada semua. So saya rasa itulah. Dan sebab tu saya rasa kalau ni kaitkan juga nak summarize dengan isu. Kalau Jack nak summarize pun boleh lepas ni. Berkenaan dengan trust deficit kita anak muda kepada sistem pendidikan. Dia dah bagi soalan yang panas pada PMX. Lepas tu dia marah-marah kita pula. Minta maaf Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pentaksub beliau. Saya bertanya soalan yang jujur berkenaan dengan kepercayaan anak muda yang semakin menipis terhadap sistem pendidikan. Sebab dia tengok dia tak boleh berpegang kepada sistem pendidikan tu. Bila dia masuk universiti ke, pergi ambil SPM masuk universiti, akhirnya keluar tak ada kerja. Akhirnya keluar gaji rendah, underemployed. Jadi saya rasa itu juga antara faktornya. Faktornya adalah sebab sistem tu sendiri, bak kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bobrok. The system itself is problematic. Betul tak? Jadi daripada saya rasa YB Menteri Pendidikan menyalahkan kemiskinan sebagai faktor utama, saya rasa baik dia menyatakan benda yang elephant in the room, which is sistem pendidikan kita tu dah bermasalah. Dan sistem menguruskan pendidikan, maksudnya anak-anak yang miskin tak nak pergi sekolah tu, bagi mereka pergi sekolah free. Lepas tu tingkatkan mobiliti sosial mereka. Itulah, bukan marah. Okay. I think panjang isu ni. I think I have to disagree with Syami. Aku nak tak setuju sikit pernyataan. Untuk kita nak menyalahkan 100% kepada kerajaan yang menteri seolah-olah nak mengalihkan tiang gol. Kalau kita tengok dari sudut perspektif yang lain,
Bagi aku Menteri KPM bukan untuk dia nak menyalahkan faktor kemiskinan. Pada hakikatnya bagi aku dia nak beri awareness. Dia nak masyarakat sedar kemiskinan itu antara punca keciciran murid, keciciran pelajar ni. Maknanya dia nak beri satu awareness yang kita, kerajaan akan mainkan peranan untuk tambah baik sistem pendidikan, tetapi sebagai masyarakat, anggota masyarakat, apa tindakan kita untuk sama-sama bantu menyelesaikan masalah keciciran murid disebabkan kemiskinan tersebut. Maksudnya Menteri KPM nak kita be more empathy. Itu pandangan aku lah, pada perspektif aku, which is bagi aku masalah keciciran murid disebabkan kemiskinan ini harus ditangani oleh segenap lapisan masyarakat, baik daripada kerajaan, masyarakat, sekolah, baik ataupun individu. Maknanya kita semua gembleng tenaga. Kita tak nak seorang pun pelajar yang tercicir belajar ni sebabkan kemiskinan. That's my ni lah thinking lah benda ni. Saya terima dan saya rasa saya sedang mendengar jawapan ni sama macam Anwar bagi jawapan dekat saya. Dia pusing sikit lah, tapi dia direct sikit. Anwar tu dia pusing jauh. Anwar jawab, cumanya in a subtle way. Saya tak kata dia tak jawab. Dalam TikTok saya menyoal dan saya post dalam TikTok. Saya kata dia jawab. Tetapi yang nampak benda tu tak jawab, yelah dalam video tu nampaklah dia tak jawab kan. Ada orang kata kau tak post video full. Kalau saya post video full pun jawapan dia sama, betul tak? Macam tu kan? To be fair, our PMX memang tak jawab secara khusus lah dasar itu. Dasar apa lah. Dan bagi aku to be fair juga, untuk kita nak ada satu trajectory ataupun dasar ataupun falsafah pendidikan negara, ia memerlukan masa. Kita nak melahirkan benda tu. So macam yang Hang sebut dalam majlis dengan PMX tersebut, Mahathir melahirkan satu dasar pandang ke timur. Ya, pandang ke timur. Dasar perindustrian. Untuk kita rakyat kita lebih ke arah profesional. Untuk kita ada satu dasar yang baru, pendidikan yang baru, kita memerlukan sedikit masa untuk adanya satu sistem yang lebih madani, lebih inklusif, yang beri tumpuan ke arah insaniah tu, karamah insaniah. Itu. Jadi bagilah masa sikit. Okey lah, kita tutup isu tu lah. Saya nak tutup dengan satu benda je. Sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX boleh jawab macam ni je. Dasar itu ada, kita masih dalam proses perangkaan, nantikan pengumuman. Simple jawapan dia. Macam tu je. Saya pun dah berpuas hati. Saya tunggu 10 minit kot jawapan dia tak keluar. Tapi itulah. Okey. Itu adalah untuk penamat kita untuk segmen kedua. Isu pendidikan ni dekat dengan hati kami. Ya, sangat. Jadi that's it. Alright. Kita jumpa lagi untuk segmen ketiga. Sama lagi dengan saya, Syamil Gamar dan juga saudara Uzai Fazli, Jet. Jet. So ini adalah segmen yang terakhir. Betul, segmen terakhir. Sebelum kita tamatkan, alhamdulillah tadi nak hujan sikit. Lepas tu dia dah okey balik. Alhamdulillah, syukur boleh teruskan recording. Jadi ni. rasa macam aduh hujan ni. Potong Kan? steam tu. Tak kena lari pergi ultimatum lah. Tapi tak apa, alhamdulillah. So untuk topik yang terakhir, kita bawa satu topik je lah. Topik yang terakhir untuk segmen yang ketiga, walaupun aku dah berikan satu topik yang bagi aku walaupun dia agak dah lama dan mungkin dah dapat orang dah tak ambil kisah pun sebenarnya, tapi kita bangkitkan juga sebab memang kita ada benda yang terbuku di hati yang nak diulas tentang isu ini. Isu apa? Iaitu kedatangan PMX ke Perhimpunan Agong UMNO. Benar. Kita nak ahli-ahli UMNO dengar daripada pandangan daripada Syami dan pandangan daripada Jet Uzai Fazli. So what is your opinion? Okay, sebenarnya kami dah record pandangan kami ni berkenaan kehadiran PMX di PAU minggu lepas. Tapi nak jadikan ceritanya betapa keramatnya nama PMX Anwar Ibrahim ni, kami punya recording tu korup.
Dia betul-betul dia korup tu dekat part yang Anwar Ibrahim datang ke PAU sampai lagi ujung, korup. So itulah. Okay, pandangan saya macam ni I have to be honest, saya terpaksa menjadi jujur. Saya tak setuju kehadiran Anwar Ibrahim di Perhimpunan Agung UMNO. Okay. This is my reason. Anwar boleh score political point dekat situ. Dia boleh deal dengan Zaid Hamidi. Dia kata, Abang Zahid, cakap kan, mungkin Abang Zahid kan, you are my brother, saya cikgu awak. Itu mahal. Jadi Zaid Hamidi boleh je hantar invitation dekat saya secara terbuka, tetapi kita deal belakang lah. Saya terpaksa tolak kehadiran saya untuk menjaga sensitivity orang-orang di dalam parti UMNO dan untuk menjaga sensitivity sikit dalam parti saya yang mungkin terasa dengan UMNO ke apa. Jadi hantar je invitation tu secara terbuka supaya public tahu, media pick up, dan saya akan menolak secara public juga bahawa saya, tapi saya tak menolak lah. Saya kata saya menghormati jemputan yang dihantar oleh Presiden UMNO dan saya merasakan ini adalah satu penghormatan bagi rakan dan juga parti sahabat dalam kerajaan perpaduan kerana menjemput, tetapi saya terpaksa dengan rendah hatinya menolak pelawaan itu dan bagilah peluang kepada perhimpunan ini berlangsung di dalam suasana keluarga yang sendiri dahulu. Kita hormat itu. Di situ kalau PMX buat meleleh air orang UMNO dalam tu. Silap air bulan, habis PAU masuk PKR. Betul. Tak, that is my opinion. Tapi saya tak tahulah, ada orang katalah kan, kau budak muda apa? Budak muda orang muda bukan. Kau bukan tahu pun apa yang PMX fikir. Kau makan garam tu sikit, aku lagi makan garam lagi kau daripada banyak. Anwar tu lagi tua daripada kau. Mungkin ada orang kata macam tu, tapi ini adalah firasat saya. Kalau saya jadi dalam kedudukan Anwar, itu yang akan saya buat. Pandangan Jeb macam mana, Jeb? I have a different view from you. Aku nak kita tarik perbincangan kita ni ke arah pemerhatian yang lebih luas. Terutamanya dalam keadaan kita sekarang menuju ke PRN. Untuk menuju ke PRN ni, jadi kita kena tengok juga macam mana behavior UMNO. Kalau tengok daripada PAU itu sendiri, berapa banyak ada pencanggahan statement daripada pimpinan UMNO. Sebagai contohnya, Ketua Pemuda cakap DAP kena mohon maaf kalau jujur nak berkawan dengan UMNO. Hari tu juga Zaid Hamidi keluarkan kenyataan, we have to move on. Macam mana? Jadi pandangan aku, kedatangan PMX itu bukan untuk mengguriskan hati akar umbi UMNO, tetapi sebenarnya kita memerlukan satu sosok tubuh yang boleh menyatukan idea perpaduan ini dalam kalangan parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Dan that person is Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim pernah ada dalam UMNO. Anwar Ibrahim tahu UMNO luar dalam. Anwar Ibrahim sekarang dalam kerajaan, dalam Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim tahu luar dalam Pakatan Harapan. Untuk bergabungkan menjadi jambatan kepada dua entiti yang sangat berbeza dari segi ideologi dan pembawaan, bagi aku Anwar boleh membantu kita untuk mencantumkan atau menyatu padukan idea perpaduan ini. Takkan kita nak letak Anthony Locke? Mestilah tak. Takkan kita nak letak Mat Sabu? Mestilah tak. Mat Sabu kalau nak menyatu padukan PH dengan PAS boleh lah. Kan? Tapi maknanya bagi aku benda ni kita patut buat. Dan sebab fokus kita adalah untuk kita nak buatkan untuk PRN nanti 1 lawan 1. PHBN lawan PN. Kita tak nak PHBN pun berantakan. Macam mana kita nak buat 1 lawan 1? Itu akan menampakkan kegoyahan kerajaan perpaduan ni. Bukan nak backup sebagai taksub, tapi ahli PKR kan biasa. Tapi untuk
bagi aku, to be fair, macam tu lah. Dari perspektif lain. Saya setujulah dengan pandangan Jad tu. Saya terima juga. Tapi saya masih lagi tetap dengan pendirian saya tu. Maksudnya perspektif kita perlu melihat juga perspektif orang UMNO tu. Sebab orang UMNO ni yang akan mengundi untuk PH nanti. Kalau PH bertanding dekat kawasan yang UMNO, jadi contoh DAP yang bertanding kat situ, dan dia akan rasa macam, wah, apa aku nak undi DAP, dan dia akan undi protes, which is dia undi PN ataupun dia tak datang mengundi. Jadi Anwar, dia kena buat satu move yang besar, dan saya rasa dia dah terlepas benda tu, which is waktu PAU. Dan benda tu akan mengingatkan ahli UMNO bahawa Anwar Ibrahim, bukan macam Jack kata tadi, Anwar Ibrahim, kalau maksudnya PH tak payah datang pun perhimpunan tu, dan orang UMNO akan ingat macam, wow, kalau PH boleh berjiwa besar macam tu, kenapa aku tak boleh berjiwa besar untuk mengundi DAP? Kenapa aku tak boleh berjiwa besar mengundi Amanah dan PKR? So that's my view lah. Still kalau aku tak, cara untuk kita nak rapat dengan orang tu, kita kena hantar orang yang pernah, yang dia kenal untuk kita lebih rapat dengan orang tu. So Jack setuju bahawa PH memang kena datang ke PAU tu lah. Not PH lah, Anwar Ibrahim saja. Anwar Ibrahim saja. Tak perlu pun Anthony Law pun, semua tak perlu pun bagi aku. Just Anwar Ibrahim, sebab Anwar Ibrahim pernah duduk dalam UMNO. Okay. So itu. Okay, saya ada satu isu saya nak sentuh juga berkaitan dengan PAU tu. Ada satu perhimpunan, ada satu ucapan daripada veteran UMNO. Veteran UMNO ni, dia ada kelab veteran UMNO tu. So dia ucap, dia kata sebelum ni Lim Kip Siang dia ada statement yang mengatakan dia tak mengiktiraf raja-raja kita, tak mengiktiraf agama Islam ke apa, dan akhirnya dia kata kita tak perlu jawab pun benda tu, sebab Lim Kip Siang dah dapat Tan Sri, dia pakai songkok pergi jumpa Agong. Dia dah secara tidak langsung mengiktiraf institusi diraja kita. Dia dah secara tidak langsung mengiktiraf apa dia panggil, kita panggil apa, martabat Melayu di Malaysia tu. Jadi ahli-ahli UMNO janganlah terasa dengan Lim Kip Siang dan DAP. Forget it. Benda yang dah lepas, dah lepas. Itulah politik. Dinamik politik itu dia luas. Dan itu biasalah. Macam contoh kita sentuh sikit. Contoh macam PAS. PAS pada ketika Tuan Guru Nik Aziz masih ada dalam PAS, pendekatan PAS adalah lebih ke arah universal. Dia tak memperjuangkan ketuhanan Melayu, dia memperjuangkan ketuhanan Islam. Kerana kalau nak memperjuangkan ketuhanan Melayu yang berasaskan etnik, itu takkan relevan dalam konteks negara yang pelbagai kaum, yang majmuk. Jadi PAS dahulu seorang yang satu parti yang bersifat universal. Sekarang PAS sebuah parti yang memperjuangkan Melayu dan Islam yang lebih berasaskan etnik. Betul? Pendekatan dia yang sekarang. Itulah dinamik politik. Itu biasalah. So kita kena jadi open sikit. Kena belajar untuk terbuka hati kita dan boleh menerima lah. Move on lah. Itu yang paling penting, move on. Dan kena lebih matang dalam politik lah. Saya rasa itu dah cukup menyimpulkan lah PAU tu kan. Kita tak perlu nak kupas banyak-banyak. Benda pun dah habis dah. Dan saya rasa untuk episod yang ketiga ni cukup sampai di sini. Ada lagi nak diupas? Tak ada? Tak ada. Dan mungkin kita akan ada satu jemputan khas minggu depan. Tapi masih lagi dalam proses. 3 episod dah ada orang jemput. Mana nak dapat? Kita akan berpodcast di kafe, dan itu mungkin akan collab dengan satu lagi channel, which is channel tu dia dah lama buat podcast. Tak silap saya fellow comrade ke apa, tapi diorang kali ni buat dekat kafe, dan waktu tu ada live audience juga. I see. Live audience tu which is orang-orang dekat dalam kafe tu lah yang dia mungkin jemput. Dan mereka, ni pun pertama kali aku dengar tak apa. Dan mereka ni kita invite depan-depan. Dan mereka nak kami berdua berbincang berkenaan dengan satu isu yang highlight dia lah. Dia kata ada boleh pinjang lain juga, tapi highlight dia adalah berkenaan dengan isu perbahasan kapal LCS. Dia nak melihat pandangan dua
pertentangan pandangan daripada pengerusi mahasiswa keadilan Malaysia dan seorang anak muda mahasiswa juga. Muda. So itulah. So kita tunggu panggilan. Kalau episod minggu depan insya-Allah di kafe, kita akan inilah kita punya background akan jadi lain lah. Ya. Okey. Nanti kan Kita tengok nanti macam mana. insya-Allah. Dan aku rasa format pun untuk podcast kalau kata jadi benda tu, kita kekalkan format kita, identiti kita, ulas isu-isu semasa dan kita akan sentuh sikit lah isu-isu berkenaan tentang politik, pendidikan ataupun sosial lah. Betul. Ataupun sedikit isu tentang budaya. Betul. Itu. So that's it. Aku rasa cukup setakat ni. Dan tamat kita punya sesi segmen ketiga. So kita akan jumpa nanti di next episode. Saya Uzair Fazli, Jad, saya Syahmi Gama atau Syahmi Syamsuddin. kita jumpa lagi. Jom sembang. Jom sembang.